Jadi kita bertanya kepada pakar-pakar kita untuk berkongsi tentang topik-topik kita seharian berkaitan dengan kesihatan mental. Dan hari ini kita ingin memberi tumpuan kepada stigma kesihatan mental. Kita bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersedia menerusi Skype untuk bersiaran langsung pagi ini bersama dengan kita. Terima kasih kepada pengasas dan Presiden MIASA yang telah sudi bersama pagi ini, Puan Anita Abu Bakar. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Alhamdulillah. Baik, saya pun antara yang suka mengikut Instagram MIASA dengan memberikan input-input saban hari kerana ia membantu juga untuk kita menyampaikan informasi kepada yang lain berkaitan bagaimana untuk kita mengatasi situasi-situasi seharian. Kita nak tanya kepada Puan Anita sendiri. Kita tahu stigma dan juga diskriminasi saling berkait antara satu sama lain. Tetapi ia sebenarnya adalah dua perkara yang berbeza sebenarnya. Dan kita minta Puan Anita untuk ceritakan kepada kami semua perbezaan antara keduanya, itu antara stigma dan juga diskriminasi, dan juga memberi contoh dan juga gambaran perbezaan di antara stigma dan juga diskriminasi ini dalam konteks kesihatan mental agar mudah untuk kita semua masyarakat mengetahui perbezaannya. Silakan Puan. Boleh, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Hani. Soalan yang baik sebenarnya. Stigma ni sebenarnya adalah persepsi negatif seseorang individu terhadap sesuatu perkara. Jadi dalam konteks perbincangan kita pada hari ini adalah stigma terhadap individu yang ada penyakit mental. Tetapi stigma ini boleh juga menjadi, orang kata, seseorang individu yang ada penyakit mental itu sendiri, dia internalize stigma tersebut. Dan sudah tentu ia saling berkait kerana apabila kita ada stigma ataupun persepsi negatif ini, ia akan menyebabkan diskriminasi. Dan saya selalu gambarkan, Hani dan Terence, stigma ini adalah racun, racun yang menghalang seseorang untuk mendapatkan rawatan, mendapatkan bantuan, sokongan, dan menyebabkan mereka malu dan takut dan merasakan apa yang mereka alami ini adalah suatu, kita panggil, kelemahan, hukuman. So mereka patut disisihkan, mereka patut dipinggirkan, dan diskriminasi ini menyebabkan hilangnya peluang seseorang individu ini untuk mendapatkan, contohnya, peluang pekerjaan, peluang pembelajaran, beasiswa ke luar negara, contohnya kalau kita mengaku kita mempunyai penyakit mental, ataupun polisi insurans, perumahan. Kita tidak dapat menyumbang kepada masyarakat dengan baik kerana masyarakat tidak begitu inklusif untuk mereka yang ada penyakit mental dan tidak diberikan hak dan peluang yang sama seperti orang lain. Dan ini sebenarnya banyak berpunca daripada salah ataupun salah pemikiran ataupun faulty thinking itu sendiri, kerana mungkin kurangnya ilmu, jadi terlahirlah stereotypes, mungkin prejudis, sifat-sifat begini. Dan of course salah satu penyumbang besar juga adalah gambaran media sendiri, apa yang kita mungkin tonton di filem, movie, drama, lagu-lagu contohnya, dan juga laporan media tersebut yang mungkin kurang tepat tentang mereka yang ada penyakit mental, yang digambarkan sebagai ganas, berbahaya, tidak siuman, kurang iman, oversimplification kita panggil. Jadi mereka ni ganas, berbahaya, tidak boleh sembuh lah biasanya. Jadi inilah sebenarnya apa yang berlaku, Hani dan Terence. Kita sedang membuka talian kepada anda 0322829841 untuk anda berhubung bersama dengan kami pada pagi ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang isu yang berkaitan dengan stigma, tekanan dan juga perasaan serta penyakit ataupun keadaan-keadaan yang menyumbang kepada kesihatan mental, sila hubungi kami. Kepada mereka yang sudah pun didiagnos sebagai mempunyai isu kesihatan mental, Puan Anita, bagaimana agaknya mereka menghadapi tekanan-tekanan yang lebih serius yang disebabkan oleh pandemik ini, di mana mereka terpaksa berkurung, terpaksa mengikut SOP-SOP tertentu yang mungkin menyebabkan mereka rasa lebih terpinggir daripada sebelum ini? Betul, Terence. Ini pun soalan yang sangat baik disebabkan oleh tercetusnya pandemik COVID-19 ini. Sebenarnya ia memberikan impak yang besar bukan sahaja kepada kesihatan mental mereka yang sudah ada penyakit mental, tetapi mereka yang dulunya normal juga. Jadi apabila pandemik ini tercetus, kita semua tahu ramai yang kehilangan pekerjaan, punca pendapatan, kehilangan orang tersayang, mendapat COVID-19, kemudian mendapat komplikasi secara, orang kata, kesihatan fizikal terjejas, kesihatan
kesihatan mental juga terjejas. Dan apa lagi, kita sekarang ini berada di dalam MCO ketiga, PKP ketiga, di mana berada di dalam partial lockdown ini sudah tentunya dia memberikan kesan yang besar ya, kerana kita terputus daripada sistem sokongan, terputus daripada dunia luar ya, terputus daripada coping mechanisms kita yang mungkin berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan rakan-rakan, beriadah, contohnya naik basikal, jogging dan sebagainya, bermain bola, badminton, pelbagai lagi ya, Hani dan Terence. Dan ini sudah tentu memberikan kesan yang besar, terutamanya kepada mereka yang ada penyakit mental. Dan kadang-kadang kita mungkin kerana kurang faham ya, kita merasakan semua manusia itu adalah resilient, maka disebabkan oleh itu semuanya boleh orang kata melaluinya dengan baik. Dan ini tidak kurang tepat kerana kita sudah melihat data, kita sudah melihat statistik, ramai yang jatuh kepada kemurungan, kepada penyakit contohnya kebimbangan yang melampau, PTSD, risiko suicide ya, pemikiran untuk mengakhiri kehidupan, risikonya bertambah. Dan kita sudah lihat ini terbukti dengan jelas sepanjang sejarah manusia. Apabila pandemik berlaku, epidemik berlaku, peperangan, orang kata hunger dan sebagainya, ia sudah tentu memberikan kesan dan impak yang besar kepada kesihatan mental individu, Hani, Terence. Okey, baik. Jadi bila kata kesan kepada individu, cara menangani juga telah tertakluk juga pada situasi semasa individu tersebut. Jadi selalunya apa pendekatan yang digunakan oleh Yayasan Malaysia sendiri untuk memastikan setiap daripada individu tersebut dapat disentuh kehidupan mereka? Macam contoh pendekatan yang saya tengok adalah menerusi Unlock Your Story. Itu antara kisah-kisah contoh yang boleh diberikan supaya orang yang melalui situasi yang sama akan cuba melakukan perkara yang mereka lakukan untuk mengatasi situasi mereka. Adakah dari segi pendekatan individu ni perlu dilakukan untuk setiap individu yang berbeza? Puan? Okey, saya terima kasih ya Hani kerana menyentuh pasal Unlock Your Story ini. Ini sebenarnya apabila salah satu hikmahnya, silver liningnya apabila tercetusnya pandemik COVID-19 ini adalah kita dapat memperbincangkan tentang kepentingan kesihatan mental ini secara meluas. Kita dapat memperbetulkan stigma-stigma ataupun persepsi negatif masyarakat ini secara meluas. Dan Unlock Your Story ni Hani sebenarnya mendapat respon yang sangat bagus ya, sangat ramai sebenarnya yang menghantar cerita-cerita kepada kami, dan saya rasa ini memberikan pemahaman kepada rakyat Malaysia ataupun kepada masyarakat tentang penyakit mental ini adalah real ya. Kerana ramai tidak mungkin kurang memahami bahawa penyakit mental adalah penyakit seperti mana penyakit fizikal adalah penyakit. Sebab kalau tak, ramai orang kan sering menghukum ya mereka yang ada penyakit mental ni, ataupun kita mudah menghukum ya. Jadi ini kerana itulah banyak berlakunya apa yang kita panggil contohnya toxic positivity. Kenapa think positive, berfikirlah secara positif, orang kata melakukan solatlah banyak dosa ni dan sebagainya kan. Jadi kita mudah menghukum, kita kata kuatkan semangat, tetapi kita tidak menggunakan kata-kata begini terhadap contohnya seseorang yang ada kanser. Kita tidak mengatakan think positive. Kalau seseorang itu boleh berfikiran positif, sudah tentu dia akan berfikiran positif, tetapi pada waktu dan saat itu dia tidak berdaya ataupun tidak mampu. Jadi kita sebagai seorang penjaga ataupun sahabat perlu membantu, dan pendekatannya haruslah holistik ya. Hani dan Terence, bermaksud pendekatan itu perlu bio, psikososial dan spiritual. Jadi bukan sahaja intervensi secara klinikal ya, kerana bukan semua orang perlukan intervensi yang intensif seperti itu. Mungkin untuk langkah-langkah pencegahan ataupun intervensi awal, it could be low intensity counselling contohnya, ataupun sokongan peer, art therapy, terapi spiritual mungkin. Jadi apa yang penting, pendekatan itu harus menyeluruh. Jadi mungkin tidak sama ya, kalau Hani ada isu kesihatan mental, mungkin coping mechanism yang efektif tidak sama seperti Terence. Terence mungkin lebih kepada beriadah, Hani mungkin lebih kepada berinteraksi bersama keluarga ataupun sahabat contohnya, untuk meluahkan apa yang kita rasa, wanita kan Hani contohnya. Jadi ada pelbagai cara pendekatan untuk kita membantu seseorang individu. Dan mendengar ya, kadang-kadang kita fikir
berfikir mendengar ni tidak membantu, tetapi menjadi pendengar yang baik, mendengar tanpa menghukumi, sangat membantu seseorang untuk meluahkan apa yang mereka rasa dan boleh sebenarnya membantu seseorang untuk pilih untuk hidup. Ini penting untuk kita fahami juga, insya-Allah. Baik, kita akan mendengar luahan daripada anda. Sila hubungi kami di talian tertera di skrin dan kita sudah pun ada pemanggil yang pertama, Hani dari Sabah. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum, Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Teruskan Silakan. ni. Ada saya mau tanyakan sama dokter, apakah ini satu namanya penyakit mental? Karena kalau dia marah kan emosi, mesti ampas barang, kasih rusak barang. Okey, faham. Jadi saya kadang-kadang takut tengoklah, tapi bukan tidak kaitan dengan komentar, tapi saya pun mau tengoklah macam mana. Kak Hani boleh tutup Okey. TV atau jarakkan diri ya daripada Puan Hani TV. boleh? Oh, ya. Silakan. Maaf. Puan Hani, Puan Hani, Iya. itu adalah berlaku pada keluarga Puan Hani sendiri, suami, anak-anak? Ini peribadi sisi dokter. Ini peribadi sisi dokter. Nanti saya mau tahu sebab memanglah ada lah sisi. Ini TV kan nanti pula dengar. Okey, tak apa Puan Hani, faham. Okey. Terima kasih, Puan Hani. Terima kasih Puan Hani. Kita tak tahu situasi itu berlaku pada siapa, tapi yang dianjurkan ataupun diusulkan oleh Puan Hani tadi lah, adakah ia berkaitan dengan sakit mental? Kalau orang tu jenisnya bila marah tu dia rosakkan barang, dia baling-baling barang dan sebagainya. Puan. Okey. Kalau dalam situasi begini ya, kita tidak ada orang kata informasi yang cukup ya, Hani dan Terence, pada waktu ini kita tidak boleh memberikan diagnosis lah. Tapi apa yang saya boleh katakan, kalau faktor-faktor mencukupi, seseorang individu yang normal pun mungkin akan marah dan baling. Contohnya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan pandemik, lockdown sudah pun lama, faktor-faktor mencukupi, contohnya mungkin hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, risau, bimbang dan sebagainya, akan menimbulkan perasaan marah dan gusar dan mungkin akan bertindak agresif sebegitu. Jadi orang normal juga cenderung, begitu juga mereka yang sudah ada isu kesihatan mental. Jadi kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, perlukan assessment ya, clinical assessment di klinik ataupun hospital, insyaAllah. Anita, saya sangat risaukan caregiver ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk menjaga individu-individu yang mempunyai kekurangan upaya dan sebagainya, seperti mereka yang mempunyai anak-anak dalam autism spectrum, ataupun mereka yang mempunyai anak-anak yang terpaksa bergantung harap kepada mereka sepenuhnya. Jadi kesihatan mental individu-individu seperti ini adalah sesuatu yang saya risaukan. Siapa yang membantu mereka? Who takes care of the caregiver? Yep. Okey, sebab tu kan Terence, sebenarnya ramai ataupun banyak NGO kesihatan mental di komuniti sebenarnya yang membuat program sokongan buat ahli keluarga. Contohnya MIASA sendiri, Malaysia Mental Health Association juga menyediakan sokongan buat keluarga. Ramai sebenarnya, dan juga kita memberikan apa kita panggil sebagai psychoeducation ya, memberikan pengetahuan bagaimana simptom-simptom awal, contohnya bagaimana keluarga boleh membantu. Tetapi yang paling pentingnya, Terence, adalah ahli keluarga, rakan-rakan yang menjadi sistem sokongan perlu menjaga diri sendiri juga. Kerana kalau kita kesihatan mental, kesihatan fizikal kita tidak dijaga, bagaimana kita nak membantu yang lain. Jadi sistem sokongan caregiver itu sendiri ya, Terence, haruslah besar ataupun ramai. Dia tak boleh seorang individu membantu seorang individu lain yang mempunyai penyakit mental. Dia haruslah orang kata beberapa individu, supaya kita tak jadi burn out ya, kita panggil. Jadi ini penting ya. Kadang-kadang memang apa yang kita lihat di MIASA sendiri, apabila ahli keluarga datang, ramai yang sudah berasa mungkin penat ya, mungkin kadang-kadang bila dah penat nampak seperti ahli keluarga tidak sembuh-sembuh, contohnya mereka rasa frustrated, mungkin rasa helpless dan sebagainya. Jadi ada sebenarnya badan-badan seperti kami yang memberikan bantuan dan sokongan kepada penjaga-penjaga, insyaAllah. Okey, baik. Puan Anita, kita ada seorang lagi pemanggil dari Pulau Pinang, iaitu kita ada Encik Anwar ya. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya teruskan Cik Anwar. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, soalan saya ada 3 soalan. Okey, pertama, penyakit mental ni adakah dia boleh diubati ataupun dia kekal? Kedua, okey, keadaan bagaimanakah kalau dia boleh diubati? Keadaan bagaimanakah yang menyebabkan dia senang diubati? Dan keadaan bagaimanakah yang menyebabkan dia sukar diubati? Dan yang ketiga, biasanya penyakit mental ni dia akan rujuk kepada psikiatris. Jadi bila berjumpa dengan psikiatris ni, psikiatris akan bagi macam pilihan untuk makan ubat. Adakah makan ubat ni akan menyebabkan dia jadi worse, dan kalau dia kena sentiasa bergantung pada ubat untuk selama-lamanya, ataupun pilihan untuk tidak ambil ubat tu lebih sepatutnya. Okey, baik. Terima kasih Encik Anwar. Kita akan cuba membantu. Adakah penyakit mental ini sesuatu yang kekal seumur hidup atau boleh diubati? Soalan pertama kita jawab tadi tu, Puan Anita. Terima kasih Encik Anwar untuk ketiga-tiga soalannya. Pertama sekali, penyakit mental ini adalah penyakit seumur hidup, betul. Tetapi positifnya adalah penyakit mental ini boleh sembuh. Dan ada rawatannya. Kalau rawatan dan sistem sokongan kita ampuh, semua orang yang ada penyakit mental boleh kembali kepada kehidupan yang normal, tidak kira penyakit yang kronik sekalipun. Okey. Adakah ubat itu akan menjadikannya lebih teruk ataupun tidak? Okey, ubat-ubatan ni ada pelbagai ya. Ubat sahaja bukan solusi untuk seseorang itu sembuh. Seperti saya katakan tadi, pendekatan haruslah menyeluruh ya. Jadi buat sesetengah individu, ubat itu sangat diperlukan. Jadi ikut saranan pakar psikiatri untuk memakan ubat itu dengan tepat dan dengan baiklah mengikut skedul yang diberikan oleh doktor. Bukannya bermaksud ubat itu akan menambah terukkan keadaan, tetapi ubat itu dapat membantu pada waktu kita sangat memerlukannya. Contohlah, walaupun dia bukan bersifat seperti Panadol, saya cuma memberikan gambaran ya, apabila kita kepala, kita ambil Panadol, kita boleh sembuh, ataupun kita tak ambil Panadol, kita sakit tetapi sembuh juga akhirnya. Begitu. Okay, tetapi mereka buat sesetengah penyakit, ubat itu diperlukan untuk menstabilkan contohnya chemical imbalances di dalam otak individu tersebut. Okey, baik Puan Anita. Maknanya boleh, tadi jawapan daripada Puan Anita tu menjawab juga untuk soalan yang pertama dan juga kedua Cik Anwar tadi ya. Cik Anwar, maknanya apa sahaja jenis kategori kesihatan mental yang anda alami atau siapa sahaja jenis yang anda alami sebenarnya boleh sembuh dengan rawatan yang bersesuaian ya Puan? Dan menyeluruh, betul. Dan menyeluruh. Dalam pada itu mungkin kita juga perlu tahu adakah atau tidak wujud kesan sampingan daripada pengambilan ubat-ubat yang disebutkan oleh Puan Anita tadi. Betul. Sebab tu apabila kita berjumpa dengan doktor ataupun pakar psikiatri, tolong berbincang dengan doktor dan kita kata tahu apakah kesan-kesan sampingan, kerana at the end of the day ia perlulah informed decision ya untuk kita membuat keputusan untuk Nampaknya ada sedikit gangguan talian. Our own choice ya, kita bagi. Adalah keputusan kita sendiri. Bertanyalah kepada doktor kesan-kesan sampingan dan saranan saya, ubat-ubatan ada pelbagai. Jadi kalau kita dah cuba 2 minggu mungkin tidak sesuai, ada kesan sampingan yang teruk, pergi balik ke pakar anda dan berbincang, mereka boleh memberikan ubat yang lain. Baik Puan, kita ada soalan daripada rakan kita yang sedang menonton melalui live Facebook, menyatakan tentang perbezaan antara anxiety, kegelisahan dan juga depression. Mungkin boleh jawab Puan Anita. Okey, kalau anxiety ni adalah apa yang kita panggil sebagai penyakit kebimbangan yang melampau. Jadi kita bimbang ya, maknanya resah, gelisah, kita mendapat serangan panik contohnya, kita berfikir tentang perkara yang belum berlaku tetapi kita fikir akan berlaku, contohnya begitu. Dan perasaan dan ataupun emosi itu sangat ekstrim ya. Contohnya kalau kita rasa pening kepala, kita ingat kanser contohnya. Jadi itu adalah anxiety ataupun penyakit kebimbangan yang melampau. Kalau kemurungan ni lebih kepada rasa murung ya, rasa murung, rasa sedih hampir sepanjang hari, minimum 2 minggu ya. Kita rasa putus harap, mungkin kurang makan atau terlebih makan, ataupun kurang tidur terlebih tidur, susah nak fokus kepada sesuatu perkara, hilang tenaga, hilang minat terhadap sesuatu perkara yang dulunya kita minati. Kemudian akhirnya apabila kita berasa begitu ya Hani dan Terence,
hilang keyakinan diri, rasa kita ni merupakan beban kepada keluarga contohnya, kerana kita tidak nampak jalan keluar, mungkin simptom-simptom bertambah teruk, akhirnya kita akan merasakan nauzubillah seperti kita mahu mengakhiri kehidupan. Maknanya suicidal thoughts dan ideation itu berlaku, dan ini adalah satu gejala yang intrusif ya. Maknanya kita tidak mahu berasa begitu, tetapi kerana itu adalah gejala penyakit kemurungan, maka ia akan orang kata berlakulah. Maknanya it's intrusive, kita tak boleh tahan maknanya. Begitu. Tetapi positifnya seperti saya katakan tadi, gejala-gejala ini boleh dirawat. Penyakit mental kemurungan, kebimbangan yang melampau ini kalau dirawat, maknanya suicidal thoughts dan ideation itu boleh hilang. Begitu. Tetapi solusi kepada punca penyakit mental itu harus diaddress. Okey. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil kali ini dari Melaka. Syam, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Syam. Syam dari Melaka. Ya, Syam. Untuk pengalaman Melaka hujan sekarang ni ya. Okey. Hujan lebat. Dan soalan ni ada setengah masyarakat memandang teruk dan negatif tentang kesihatan mental ni ya. Ya. Jadi mereka beranggapan orang itu gila dan tak betul dan tidak normal. Jadi untuk menepis anggapan begini dan juga orang yang terkena penyakit mental ni, mereka malu ya dan lemah. Soalan saya pertama ni untuk memberi tanggapan pada masyarakat bahawa itu bukan yang dia mahu, yang dia minta. Jadi beri sokongan pada mereka lah. Jadi, okey. Baik, faham. Terima kasih, Encik Syam. Baik, faham Cik Syam. Kami faham. Dan ini adalah sebabnya kita lakukan program-program seperti ini. 30 minit kita bersiaran bersama dengan Puan Anita dan juga pakar-pakar kita daripada seluruh negara. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai bahawa penyakit mental ni bukanlah sesuatu yang perlu kita stigmakan. Dan mereka yang mempunyai penyakit mental ni bukanlah tidak betul ataupun perlu disisihkan. Ini adalah satu tujuan ataupun sebab di mana kita menjalankan fungsi ini dalam Pagi Malaysia. Puan Anita mungkin boleh menambah kepada apa yang disebutkan oleh Syam tadi. Okey. Itu sebenarnya satu soalan FAQ ya, biasanya apa yang masyarakat boleh lakukan untuk kita menghapuskan ataupun mengurangkan stigma ya. Pertama sekali sudah tentunya ilmu ya. Kita perlu menimba ilmu supaya kita betul-betul faham sebenarnya kenapa seseorang individu itu berkelakuan sebegitu contohnya. Apakah simptom-simptom awal, bagaimanakah kita boleh membantu. Salah satu cara ya adalah sebenarnya apa yang kita panggil sebagai contact based education, di mana kita berinteraksi dengan mereka yang ada penyakit mental. Kerana biasanya tanggapan negatif ini bukan disebabkan oleh kita pernah ada pengalaman ya. Mungkin kita tak pernah pun berinteraksi, tidak pernah pun berjumpa dengan orang yang ada penyakit mental, tetapi kita mempercayai persepsi negatif masyarakat itu sebagai benar. Dan unfortunately ini juga berlaku terhadap individu yang ada penyakit mental sendiri. Jadi inilah kenapa mereka tidak mendapatkan bantuan dan rawatan dan akhirnya menderita sendiri ya. Jadi berilmu, contact based education dan juga pendedahannya yang paling penting di sekolah, di tempat kerja ya. Anti-stigma campaign ini sepatutnya apa yang kita perlu lakukan secara besar-besaran. Dan apa yang saya lihat ya sekarang ni disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, ramai sebenarnya mental health advocates, NGO kesihatan mental, banyak organisasi sebenarnya menjemput kami untuk memberikan ceramah ataupun membuat program-program di tempat kerja, universiti, sekolah dan sebagainya. Setiap hari ya, Terence dan Hani, kalau kita lihat pasti ada di social media, FB Live, IG Live, webinar tentang kesihatan mental itu sendiri. Jadi daripada sini sudah tentu bila masyarakat ada ilmu dan ilmu ini kita praktikkan, sebagai contoh apabila kita lihat seseorang individu distigmakan atau didiskriminasikan, kita speak out, kita buat sesuatu dan bukan berdiam diri. Jadi daripada sini sudah tentu stigma masyarakat itu dapat dikurangkan secara meluas. Jadi saya sangat sarankan kepada anda yang mungkin ada stigma, jangan malu ya kalau kita ada stigma, tetapi kita mahu membuat sesuatu untuk mengubahnya, boleh menjadi
menjadi sukarelawan di NGO ataupun badan-badan yang memperjuangkan kesihatan mental ini, supaya kita faham orang yang ada penyakit mental ini sebenarnya kalau dah melalui proses penyembuhan boleh bekerja dengan baik, boleh membuat keputusan yang baik, boleh menyumbang kepada masyarakat sama seperti individu yang lain yang mungkin ada penyakit fizikal, perlukan masa, perlukan waktu, perlukan rawatan dan kemudian dia sembuh dan boleh kembali ke pangkuan masyarakat. Tetapi apa yang penting di sini sebenarnya Hani dan Terence adalah recovery itu di dalam community. Jadi community ni yang harus menjadi inklusif supaya apabila kami dah melalui proses penyembuhan kita dapat orang kata kembali kepada pangkuan masyarakat dan menyumbang dengan baik daripada mula apabila kita ada penyakit mental itu sendiri. Jadi proses penyembuhan itu sendiri ada di komuniti sebenarnya. Anita, kita ada seorang lagi pemanggil. Tapi sebelum itu saya ingin menambah sedikit bagaimana untuk komuniti kini menjadi inklusif. Kalau kita sendiri adalah dipisahkan secara fizikal, kita hanya mungkin boleh berinteraksi secara ruangan maya sahaja. Bagaimana untuk komuniti menjadi inklusif kepada mereka yang mempunyai isu penyakit mental? Puan, ada satu tambahan lagi. Ini berkaitan dengan sebab tadi sebut tentang tempat kerja. Ni kata diskriminasi majikan syarikat itu sendiri. Sebab bila mengatakan macam bila ada seorang ada masalah mental, ada sejarah mental, mereka takut nak declare disebabkan takut mereka akan dijadikan sebagai satu liability kepada syarikat mereka. Mungkin ini boleh diolah, Puan? Soalan sebenarnya kan Hani, ini satu soalan yang baik tau. Sebenarnya sesiapa pun boleh menjadi liability kalau majikan tidak memberi perhatian kepada isu-isu yang dihadapi oleh pekerja itu sendiri, tidak kira penyakit kesihatan fizikal ataupun mental. Jadi kalau individu ada penyakit fizikal lah, contoh mudah kita faham dan majikan tidak menyokong, tidak bagi MC untuk mereka pergi membuat rawatan, tidak ada empathy contohnya, mereka bagaimana mereka nak bekerja dengan baik dan menyumbang kepada organisasi tersebut. Betul tak kita sakit, kemudian kita terus orang kata MC, absenteeism berlaku, productivity kita tidak menyumbang dan sebagainya, dan inilah yang akan menjadi liability kalau majikan tidak memberi perhatian. Jadi apatah lagi kalau penyakit mental, mereka dah majikan tidak ada kurangnya ilmu, mereka distigmakan, didiskriminasikan, mengambil cuti untuk membuat rawatan tak boleh, cuti MC contohnya 2-3 minggu kalau kesihatan terjejas, contohnya kehilangan orang tersayangnya, grieving, kemudian dah ada isu ataupun penyakit mental, sudah tentu kesihatan mental mereka lebih terjejas, prestasi kerja terganggu, majikan pula tidak menyokong, persekitaran pekerjaan tidak menyokong. Jadi bagaimana mereka nak orang kata melalui proses penyembuhan itu dengan baik, dan disebabkan oleh itu Hani dan Terence, ini akan menguatkan lagi stigma dan mereka akan kata kan betul Puan Anita, orang yang ada penyakit mental tak boleh bekerja. Jadi ini sebenarnya yang berlaku. Jadi kita kena menyediakan persekitaran yang menyokong, dan orang yang ada penyakit mental Hani dan Terence, ini juga stigma, mereka bukannya perlukan reasonable accommodation itu 24 jam di tempat kerja, dan bukannya semua daripada individu itu perlukan. Dia seperti orang yang ada penyakit fizikal, kadang-kadang sakit, orang yang normal juga kadang-kadang sakit. Jadi perlukan cuti, perlukan persekitaran yang menyokong supaya mereka dapat sama-sama menyumbang kepada organisasi dengan baik, insyaAllah. Baik, Puan Anita, kita ada ramai pemanggil tapi kita akan terima pemanggil terakhir. Maafkan kami, kita kesetukan masa. Siapa di talian? Hello. Puan Zaidah. Hello. Ya, saya Zaidah daripada Melaka. Silakan dengan soalan Puan Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya dengan doktor, pasal saya ni ada kencing memang tinggi. Saya dah ambil insulin, saya dah makan ubat semualah. Lepas tu jadi tension saya ni tahu, sama ada saya makan ubat banyak ke atau insulin saya tu kan, jadi saya jadi macam rasa-rasa saya nak upah diri saya kan. Saya jadi macam tension sangat. Saya nak tanya doktor, kenapa saya ubat ke apa tu? Okey, Puan. Terima kasih. Okey, sama. Ya, salam. Okey. Silakan Puan Anita. Okey, adakah insulin itu ataupun ubat yang Puan makan itu yang menyebabkan Puan jadi resah, gelisah ke, ataupun ini adalah kesan sampingan itu sendiri? Saya rasa Puan boleh pergi ke doktor Puan dan mungkin membuat perbincangan, tapi saya rasa apa yang Puan alami mungkin buat waktu pandemik ataupun lockdown ini semua orang pun merasa tertekan faktor-faktor mencukupi. Mungkin dulunya kalau kita mengambil ubat ataupun kita sakit, mungkin
tak rasa sakit sangat, tetapi dengan keadaan-keadaan begini, faktor-faktor yang tertekan jauh, tak dapat melihat keluarga, mungkin resah dengan keadaan yang begitu lama ya dalam lockdown, ataupun kes makin meninggi walaupun kita sudah pun berada di dalam orang kata lockdown hampir sebulan, mungkin kematian yang tinggi. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang mendorong ya kita untuk berasa resah dan gelisah, dan mungkin bukan disebabkan oleh kesan sampingan ubat itu sendiri. Jadi untuk memberi jawapan yang jelas ataupun tepat, sukar bagi saya lah hanya dengan mengetahui informasi yang sedikit buat masa ni, Puan. Baik, terima kasih Puan Anita kerana sudi bersama kami di talian secara langsung menjawab soalan-soalan kami dan juga daripada mereka yang berhubung secara terus melalui talian. Terima kasih Puan Anita. Mungkin satu lagi kata perangsang semangat ya kepada mereka yang sedang menonton siaran pagi ini supaya kekal positif. Ubah stigma. Tanpa stigma. Toxic positivity and all that aside. Kekal positif untuk menghadapi dugaan dan cabaran yang mana dibawa oleh pandemik ini. Silakan. Silakan, Puan. Okey, kepada anda yang menonton, tidak kira anda ada isu kesihatan mental, penyakit mental, kepada penjaga-penjaga, saya selalu memberikan a message of hope ya. You are not alone. Anda tidak keseorangan. Kalau anda mempunyai penyakit mental boleh sembuh. Ada rawatan yang berkesan secara holistik untuk membantu anda, dan banyak badan-badan di luar sana di komuniti yang boleh membantu anda untuk melalui proses penyembuhan yang baik. Dan kepada seluruh masyarakat secara umum, sekarang ini kita berada di dalam satu ujian yang sangat besar ya. Dalam pandemik COVID-19 ini, inilah waktu untuk unity dan solidariti. Marilah kita sama-sama tolong-menolong, bantu-membantu, dan tidak orang kata cepat ataupun mudah menghukum ya mereka yang ada penyakit mental. Jadi jadilah masyarakat yang lebih prihatin dan inklusif supaya kita dapat orang kata menyediakan a better and safer world for the future generation and the generations that follow, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Puan Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.